Topik 9, differentiation. Okay, topik ni topik yang panjang. Nampak kalau kat situ ada 5 subtopik under differentiation. Siapa belajar bahasa Melayu dulu? Pembezaan. Benda yang sama lah tu, differentiation, pembezaan. Saya tahu ini topik favourite awak sebenarnya. Kalau bila when it comes to favourite tu, ramai orang dia ada, tak tahulah ikut sejarah-sejarah yang saya jumpa dulu, ramai sangat tinggalkan topik ni masa SPM. Dia nak jawab langsung soalan ni. Nampak je soalan pembezaan ni dia allergic, dia tinggalkan terus. Which tak boleh lah. Bila dah masuk kat matrix, topik 9 ni, ini salah satu topik yang paling banyak markah untuk PSPM. Kenapa dia hardcore of calculus? Kalau orang sebut calculus, kenapa calculus tu susah sini? Differentiation would be one part of it lah. Calculus yang paling basic, it comes to differentiation. Okay, sebab dia subtopik yang panjang, sebab itulah saya memang terus nak mula, sebab dia banyak benda boleh cover, macam-macam soalan boleh keluar. Okay, hari ni seboleh mungkin kita nak cover 9.1 dengan 9.2 je dulu. 9.2 rules of differentiation, rule-rule yang ada, ini recap SPM, tak ada benda baru. Derivative of function 6.1 tu, mungkin tu benda baru, saya tak pasti, saya tak ingat sangat awak dah belajar ke tak pernah, tapi tak apalah, kita go through one by one. Okay, kita terus mula lah ya. Okay, so 9.1 derivative of a function. So under this subtopic kita ada dua benda yang kita nak belajar. First is about first principle. How to differentiate a function using first principle. Macam mana kita nak buat pembezaan function tu menggunakan first principle. So clearly in the question nanti akan stated the word first principle. Kalau nampak je first principle, then we have to use this formula. Jadi tak boleh bezakan cara biasa lah. Dia leceh sikit kat sini. Nanti kita tengok apa benda yang leceh ni. Okay, and then second part we will examine determine the differentiability of a function. Function tu boleh dibezakan ke tak? Macam tu. So ini pun akan menggunakan formula yang ada kat bawah ni. So kalau kita tengok kat sini, dia ada limit-limit kat situ kan. So it's basically continuation of topic 8 lah. Walaupun ini topik pembezaan, differentiation, first part ni 9.1 dia menggunakan konsep limit. Dia kait dengan topik 8. So topik kita berkait-kait sebenarnya. Kalau topik 8, limit yang kita dah habis belajar tu, awak still blur lagi. Satu apa pun awak tak ingat, awak kosong. Then kat 9.1 ni pun awak akan blur dan tak ingat apa-apa nanti. Benda tu tak boleh diteruskan lah, awak blur bersambung-sambung. Dan topik 10 pun awak akan blur juga sebab topik 10 berkait dengan topik 9. So kena cover, catch up secepat mungkin apa-apa yang awak tak faham tu. Alright, kita terus mula. So ini intro dulu. So when it comes to differentiation, selalu awak akan jumpa notation ni, dy over dx. So what is actually dy over dx? That is a gradient of a function, ataupun kita guna word slope of a function. Kecerunan tu. So kita mencari kecerunan, kita mencari gradient. Okay, and in a derived function, we call this derivative of y with respect to x. Kita membezakan y kepada x. Function kita y in term of x. Okay, the process of finding the derivative we call as differentiation. Okay, sometimes we rewrite as dy dx. Itu yang selalu awak jumpa lah, dy dx, or f prime of x, or y prime. So this type of sign depends on the function itself lah. Kalau soalan tu bagi y in term of x, awak guna dy dx, ataupun y prime. Kalau soalan tu menggunakan fx, then kita guna f prime. Sign dia sama maksud semua tu. Okay. So tadi kita cerita kalau kita derive dia ataupun kita differentiate dia, then kita akan dapat slope. Inilah cerita dia. Nampak? Kalau saya ada satu function yang ada curving macam tu, and then bila kita gradientkan dia, kita mencari kecerunan, dan kita akan dapat straight line kat situ. Itulah cerita dia tadi. Itu yang konsep kita membezakan. And ini sebenarnya datanglah kepada rules first principle. Okay, tak payah cerita detail lah, nanti awak pening. Okay, so highlight dia kat sini.
So, nak bezakan ataupun nak proses differentiation, we have two different method. First is by using formula. Awak kena ingat rule tu nanti kita belajar kat 9.2, ataupun kita kena guna konsep first principle. So, itu yang kita nak belajar sekarang, how to differentiate a function by using first principle. So, our formula f prime or dy dx depending on the question is limit of h approaches 0. H tu apa? H tu tempat yang dibezakan. Kalau patah balik gambar tadi, ni dia naik daripada fx pergi fx plus h. Itu tempat kita nak bezakan. Okay. H approaches 0 of f of x plus h minus fx divided by h. Formula ni fix. Dia tak akan berubah, sentiasa macam ni. So kalau ingat je, kita kena differentiate using first principle, inilah formula dia. Formula ni seingat saya dia tak bagi masa exam. Seingat saya lah, nanti saya double check. Seingat saya. And then every single year so far lah, setiap tahun akan keluar first principle ni. Ini soalan favourite. Mesti ada keluar satu. So kita kena pay attention betul-betul Alright, so differentiate each of the following by using first principle. Itu contoh soalan ni lah, nampak clearly in the question ada word first principle. So kita mesti gunakan formula. So saya salin dulu formula dia. So just now f prime of x would be equal to limit h approaches 0 of f of x plus h minus fx over h. Okay, so dalam soalan sekarang kita dah ada dah fx is x squared plus 1. So kalau kita nak kena cari f of x plus h, basically we substitute x as x plus h. Saya gantikan x tu sebagai x plus h, so we get x plus h squared plus 1. Okay, so sekarang satu-satu kita masukkan kat dalam formula ni Our f prime of x is equal to limit h approaches 0 of, so first function kita ada x plus h squared plus 1 minus f of x, apa yang ada dalam soalan, so x squared plus 1 divided by h. Itu benda pertama. Mungkinlah kalau soalan MCQ dia tak keluar lah, awak kena buat sampai habis kan. Mungkin dia kata okay, from the first ni awak kena tukar dalam bentuk first step, define dalam bentuk first principle macam mana. So kena tahulah siapa fx plus h, siapa fx, nak kena divide by apa. Mungkin soalannya macam tu. Kalau soalan bertulis tu memang kita check satu-satu lah. Kalau MCQ mungkin dia tebuk-tebuk lah mana yang awak kena pilih sebagai step yang sesuai. Okay, now we have to solve this lah. Macam mana kita nak cerita dia, kita kena solve macam biasa. So, ini sekarang dia dah jadi soalan limit. Kita tak ada beza dengan apa-apa, kita tak guna konsep differentiation langsung. Kita kena solve pakai konsep limit. Sebab sekarang kita ada tajuk limit h approaches 0 kat depan. So, kalau guna konsep limit, ingat kita nak cari mesti substitute. So, kalau saya substitute h sama dengan kosong sekarang, dia akan jadi x squared plus 1 minus x squared plus 1 over 0. Atas tu simplify dapat 0, awak akan jumpa 0 over 0. Indeterminate situation. Ini ingat awak dah pernah jumpa kat topik 8. Indeterminate, 0 over 0 tak boleh kira. Okay. So kita ingat kalau 0 over 0 kita ada dua manipulate function punya step. Either you factorize or awak boleh conjugate. Depend on the situation of the question. Sekarang tak ada set, so tak boleh conjugate. Maksudnya kita kena factorize apa yang boleh. So kalau kita check kat sini ada squared kan, so awak kena expand dululah before awak boleh factorize. Kalau tak nampak apa yang awak boleh factorize. So saya expand. H kat bawah ni malas nak buat tingkat banyak kali, saya pindah ke depan Saya transfer H tu ke depan jadi 1 over H. Saya adjust je kedudukan dia. So now inside square bracket ni saya expandkan semua sekali. We get x squared plus 2hx plus h squared plus 1. Saya buka juga square bracket yang kedua tu. So minus x squared minus 1. Okay. So from there, kalau ada apa-apa boleh simplify, cancel out lah. So kita nampak kat situ x squared dah boleh hilang. And then 1 pun dah boleh hilang. So yang tinggal sekarang 2hx plus h squared. So kita nak factorize tadi. The common factor here would be h je lah. Tak ada benda lain. Okay, so saya factorize h keluar.
kita akan dapat H over H. Yang tinggal kat dalam would be 2x plus H. H over H pun dah boleh cancel out. So, bila kita dah factorize, ingat konsep bila dah cancel out, try to substitute once again. So, try substitute lagi sekali, kita dapat 2x plus 0. So, final answer 2x. Nah, itulah jawapan kita. Kalau ingat balik konsep differentiation using formula, nanti kita nak ulang juga kat 9.2, tapi saya tulis je agak lah. Kalau kita belajar awal-awal dulu, kalau kita ada x kuasa n nak differentiate, kita akan buat kuasa bawa pergi depan. Kita nak differentiate x kuasa. Nanti saya bawa pening pula tulisan saya kejap. Awal-awal dulu kat sekolah kita belajar kalau nak differentiate x kuasa n, kita akan buat kuasa bawa pergi depan, salin balik, kuasa tolak 1 kan. So sama lah kat sini. Kalau kita nak differentiate x squared plus 1, kita akan dapat kuasa bawa pergi depan, kuasa tolak 1, dapatlah jawapan 2x. Differentiate 1 dapat kosong. Itulah jawapan kita. Itu version pakai formula. Tapi kalau version first principle, kena pakai konsep limit ni, akhir sekali kita still akan dapat jawapan yang sama, 2x. So hati-hati baca soalan. Yes, version pakai formula sangatlah pendek, terus dapat jawapan. Tapi version pakai first principle ni kena pakai konsep limit, jalan kerja jadi panjang macam ni lah. Tapi dua-dua end up akan dapat jawapan yang sama. Okay. So far okay ke yang ni? First example ni? Okay. Alright. Okay, kalau okay, kita cuba lagi sekali. Still using concept first principle. Now we have to differentiate 1 over x. So, maksudnya f of x plus h sekarang akan jadi 1 over x plus h. Okay, so kita start using first principle. F prime will be equal to limit h approaches 0. F of x plus h, so tadi 1 over x plus h minus fx, so 1 over x divided by h. Ini step pertama, kita define je function tu. And then try to substitute. Tengok apa jadi. Kalau saya ganti h to 0, kita akan dapat apa? 1 over x minus 1 over x over 0. Lagi sekali lah. 0 over 0. Tak boleh kat sini. So kita kena manipulate function lagi sekali Sekarang ni nampak macam dia tak ada apa boleh factorize. Obviously tak boleh conjugate lah kan, tak ada cert. Tapi kita ada fraction. Biasanya bila jumpa fraction, try to equate denominator dulu. Darab silang. Okay, sama macam tadi, h yang kat bawah ni saya adjust ke depan. So dia jadi 1 over h. Yang ada kat atas ni, yang saya tengah buat square bracket colour orange ni, saya buat cross multiplication. Okay, so akan dapat x minus h over x plus h times x. Okay, now kita simplify apa yang boleh. Seperti biasalah, x tolak x, obvious lah, habis kan. So yang atas ni tinggal negative h. So itu yang kita boleh factorize keluar lah. Tak ada apa, boleh nanti cancelkan dengan h yang kat luar ni. Saya tunjuklah dulu. Apa saya cakap atas angin mungkin tak faham. So dia jadi h over h. Yang dalam kalau saya dah bawa keluar h, dia tinggallah negatif. Okay, so dia jadi x plus h x. So h over h tadi dah boleh cancel out. Dia dah hilang. So kat sini konsep dia macam konsep factorize, tapi dia equate denominator je sebenarnya. Okay, now kita try substitute once again. Sebab dah habis kan, kita try substitute tadi. Jadi apa? So jadi negative 1 over x times x. So dapatlah jawapan akhir negative 1 over x squared. Kalau kita pakai rule biasa, kita sekarang nak differentiate 1 over x, sebenarnya kita nak differentiate x to the power of negative 1. So ikut rule tadi, kuasa bawa pergi depan negatif, kuasa tolak 1. Dapat jawapan yang sama lah.
Awak boleh check lah sebenarnya. Kalau kita tak pasti pakai konsep first principle ni jawapan betul ke tak, awak bolehlah pakai formula double check. Jawapan sama tak? Kalau jawapan sama maksudnya first principle awak dah betul. Kalau tiba-tiba jawapan tak sama, check semula lah sama ada silap masa simplify ke, silap masa factorize. Okey. Itu yang kedua. Kita cuba lagi sekali sebab tadi baru 0/0 kita factorize, kita cuba 0/0 case ada cert macam ni. Alright. So now we have cert of x plus 1. So kalau kita define f of x plus h would be cert of x plus h plus 1. Okay, now kita masuk dalam formula. Limit h approaches 0. Tajuk tak ada. Tak boleh. Tajuk mesti ada. F prime lah. F prime x will be equal to limit h approaches 0 f of x plus h. So salin apa yang kita define tadi, minus f x, so cert of x plus 1 divided by h. Itu step pertama. Kat sini mesti betul. Jangan buat careless lah. So lagi sekali, bila try to substitute, awak akan jumpa case 0/0. Saya tak tunjuk satu-satu awak boleh congak tu. Awak ganti je dapat 0/0. So indeterminate. Because this is cert function, barulah kita jumpa case awak kena multiply by conjugate. So remember when it comes to conjugate of a cert, we just have to change middle sign. Yang saya tengah highlight colour kuning tu. So sekarang kita kena darab conjugate dia. Walaupun cert tu ada kat atas, tak kisah Ini dah belajar kat tempat limit hari tu. It doesn't matter your cert function lies on numerator or denominator part. Tak kisah. Kita nak manipulate function je sekarang ni. And then seperti biasa, kita ingat konsep kita mesti adil. Kalau atas dah darab, bawah pun kena darab benda yang sama. Alright. Now we have to simplify. Benda ni jadi panjang, hati-hati jangan gelabah lah. Nampak panjang-panjang ni takut pula kan. So sama macam tadi, h kat bawah ni saya bawa pergi depan. 1/h. So atas tu kalau kita remember rule tu, simplify lah, expand satu-satu. Cert darab cert memang cert akan hilang. So dia akan jadi x plus h plus 1 minus with x plus 1. Yang bawah tak ada apa-apa, so salin semula je. X plus 1. Okay. Now kita simplify apa yang boleh seperti biasa. X minus x dah hilang. 1 minus 1 pun dah habis. Atas ni tinggal h. So saya dah boleh bawa dia keluar so that nanti kita boleh cancel out macam tadi. So yang kita akan dapat now, h over h. So atas dah tinggal 1. Plus 1 plus cert of x plus 1. So h over h dah boleh cancel. Okay. Now kita try to substitute. Tengok apa akan jadi. So kita akan dapat 1 over h tu kita ganti 0 kan. So kita akan dapat cert of x plus 1 plus cert of x plus 1. Cert tambah cert jadi 2 cert lah. Sekejap saya naikkan sikit. Cert tambah cert yang kat bawah ni, saya highlight colour kuning. Gini kita takut ada orang tiba-tiba hilang ingatan. Cert tambah cert dapat 2 cert Kalau kita, maksud saya kat sini, let's say saya ada cert A tambah cert A, kita dapat 2 cert A kan. So kalau cert x plus 1 tambahkan dengan the same thing, so kita dapatlah 2 cert of x plus 1. So 1 over 2 cert of x plus 1, and that would be our answer. Kalau kita nak double check pakai formula macam biasa, kita nak differentiate it when it comes to cert, so dia akan jadi x plus 1 to the power of half. Ikut rule tadilah, kuasa bawa pergi depan, kuasa tolak 1, so dapat negatif half. So dapatlah 1 over 2 cert of x plus 1. So dapatlah jawapan yang sama.
So boleh double check, make sure dapat jawapan yang sama untuk pakai formula dengan pakai first principle. Okay, so cerita jadi kat sini, kenapa tadi saya kata pakai konsep limit, sebab memang kita mengira menggunakan limit. Case kita kat sini awak memang akan encounter case 0/0. Memang sentiasa macam tu. Tak kisahlah apa-apa pun function dalam soalan fx ni, awak lepas masuk je dalam first principle formula, awak akan encounter 0/0. So remember, saya patah balik kejap yang kita tulis tadi. So bila jumpa 0/0, either you factorize ataupun you conjugate. Tengoklah function yang keluar dalam soalan tu jenis apa. Kalau keluar ada kuasa, memang boleh factorize macam ni, boleh cancel-cancel, boleh factorize. Kalau keluar set macam ni, then awak memang kena darab conjugate. Dia continue lah dengan apa yang ni, prior knowledge dia, topik 8. Okay. So, soalan D, 1/set of x minus 1. Yang ni saya tinggalkan untuk awak try sendiri. DIY lah, do it yourself. Macam mana gunakan konsep first principle. So, jawapan dia saya bagi siap-siap. Harapnya lepas kira nanti dapat jawapan. So, jawapan dia should be negative 1/2 x minus 1 to the power of 3/2. Itu jawapan dia. So try lah kira pakai konsep first principle masuk satu-satu dalam formula. Lepas tu ni ada set, confirm awak kena darab conjugate. Kalau darab conjugate nanti simplify, check dapat tak jawapan yang saya bagi ni. Kalau tak dapat tu, selagi tak dapat, selagi tu lah awak pergi kira lah semula, something wrong tu. Ini jawapan ni confirm betul dah ni. Okay, settle. Kita pergi second example. So boleh juga soalan tu dia bersama lagi, dia tambah cerita sikit kan. If fx equal to 4x plus 2x squared, find fx from the first principle. Find f prime x ni, dia tinggal prime, sorry. Find f prime x from the first principle. So nampak dia nak suruh differentiate, mesti guna first principle. And then calculate f prime 2, f prime negative 2. So yang calculate bawah ni tak ada masalah, kita tinggal substitute je. So masalah kita mesti cari f prime dengan betul. Nak cari f prime kalau pakai formula, awak memang terror lah. Masalah dia sekarang soalan kita nak guna first principle. So ingat formula tadi, f prime x when it comes to first principle must be limit h approaches 0 f of x plus h. So saya tulislah kat atas. Ingat, when it comes to f of x plus h, every single x awak kena tukar jadi x plus h. So now kita akan ada 4 times x plus h and then plus 2 x plus h squared. Jangan salah define lah. Salah define kat sini nanti salah lah first principle awak. Okay. So saya buka bracket, fx plus h tu saya salin semula apa yang kita dah define tadi. Minus fx. So fx salin je semula soalan, tak ada masalah. Divide by h. Okay. So, bila awak corak tu ganti je h kosong, awak akan jumpa lah ini sebenarnya 0/0 lagi sekali. Kita tak ada set, kita ada squared kat situ. So obvious awak kena factorize something, tapi sebab ada bracket-bracket ni kita expand dulu semua, buka semua bracket yang ada Okay. So h saya bawa ke depan seperti tadi. So yang ada dalam square bracket ni semua saya kembangkan. So we get 4x plus 4h plus 2x squared plus 4hx plus h squared minus 4x minus 2x squared. Semua tu saya buka je. And then check apa boleh simplify. Mesti ada something boleh cancel out. Kalau tiba-tiba tak jumpa something cancel out tu, awak dah salah expand dah tu. 4x hilang. 2x squared dah boleh hilang. Dah, tak ada lain kan, tinggal ni je. So kalau kita ada term ni, nampak ada 4h, ada 4hx, last one we have h squared. We share the common factor of h. So for sure we know now we can factorize out h.
Kalau awak dah buat banyak kali soalan, pattern dia setiap kali berulang-ulang je, nombor je lain-lain. H over H nanti dah boleh cancel out sebagai 1. So yang tinggal dalam bracket will be 4 plus 4x plus H. So now try substitute once again. H approaches 0 just now. So kita akan dapat 4 plus 4x. Itulah jawapan kita. Boleh double check. Kalau pakai formula memang awak dapat juga 4 plus 4x. Okay. Settle first part by using first principle. Moving on. Hence, we have to find f prime 2, f prime negative 2. Yang ni tak ada masalah lah. Tinggal ganti nilai je. Sebab kita dah tahu dah. F prime of x would be 4 plus 4x. So, kalau dia nak cari f prime 2. Dah yang atas ni saya scroll. F prime 2 would be ganti je lah 2. So 4 plus 8 dapat 12. And then second one we have to find f prime of negative 2. Gantilah pula negative 2. So 4 minus 8 we get minus 4. Settle. Yang bawah tu senang je, tinggal ganti. Make sure jawapan kena betul. Kalau f prime salah, salah lah jawapan awak kan. Itu je masalah dia. Okay. Ini second pattern of the question lah. Dia bagi function, awak kena cari first principle. Lepas tu dia suruh cari f prime of a certain value. So dia bergantung kat jawapan awak. Jawapan betul, bawah tu should be tak ada masalah. Tekan calculator je, dia terus dapat jawapan. Yang penting, differentiate atas ni kena betul. Jangan salah step. Okay. Settle about first principle. Ada apa-apa nak tanya ke? Differentiation by using first principle. Tak ada. Diam tanda okey kot. Macam senang je kan sebenarnya. Okay. Kalau okey, kita proceed next part. Differentiability. Okay. So, differentiability. Kalau nampak je word differentiability ni, kena ingat formula ni. So, f prime A is limit of x approaches A, fx minus fa over x minus A. Ini pun formula ni dia tak bagi masa exam. Awak kena, kalau dulu kena hafal lah, ingatlah benda ni. Nampak word differentiability je, differentiable je, ingat formula ni. And selalunya soalan perangkap dia akan bergabung dengan topik 8 tau. Jarang soalan differentiability ni keluar kat topik 9. Dia macam seketul je keluar differentiability. Dia bergabung dengan topik 8 sebab dia menggunakan konsep limit. Okay. So highlight dekat sini. If f prime A exists, then the function is differentiable. Dia memang confirm lah. Kalau kita dah check tadi f prime, benda tu wujud, maksudnya mestilah benda tu boleh di-differentiate kan. Okay, macam mana kita nak check dia differentiable? So, limit x approaches A from left mesti sama dengan limit of x approaches A from right. Macam existence of limit lah, dia mesti dapat jawapan yang sama. Cuma sekarang ni when it comes to differentiability, formula kita ada kat situ. Fx minus fa over x minus A. A tu apa? A point tu dia akan bagi dalam soalan lah. Nilai A tu ada dalam soalan. A tu apa-apa point. Okay. So, yang ni pun selalu juga famous tanya. Differentiability versus continuity. Continuity ingat kita baru belajar semalam yang ada 3 test tu. Okay. So, if a function is differentiable, then the function is also continuous. So dia nak highlight kat sini. Kalau kita calculate, kita dapat dah benda tu confirm differentiable. Maksudnya benda tu confirm continuous. Okay. Tapi the other way around tak boleh. If kita kira-kira kita check function tu continuous, not necessarily dia akan differentiable. Dia kalau differentiable, confirm dia akan continuous. Macam tu. Tapi kalau kita check dia continuous, dia tak semestinya differentiable. Dia boleh differentiable, dia boleh jadi not differentiable. Macam tu lah cerita dia ayat tu. Okay. Bawah tu contoh graf yang dia continuous. Ingat semalam continuous kita boleh lukis graf tak payah angkat pen kan. Okay. Tapi dia not differentiable. Contohnya macam ni lah. First V tu. Graph absolute value. Dia continuous. Tapi dia tak differentiable sebab kita punya ni kita tak boleh nampak dia punya rate of change tu mana. Okay, sama juga second function ni.
Dia kat situ tiba-tiba ada static point kat tengah-tengah tu. So dia continuous tapi dia not differentiable. So, itu yang ayat dia. This happen at the point where there are corners or vertical tangent. Itulah gambar dia senang cerita. Kat tempat turning point of a graph, dia tak boleh differentiate. Okay. Kita terus try jawab example lah macam mana soalan differentiable. Okay. Show that f(x) is differentiable at x equal to 1. So, x equal to 1, a kita 1 lah tadi. Remember our formula, limit x approaches a. Kalau dia differentiable mesti f(x) minus fa over x minus a. Itu syarat kita. Okay. Tapi kalau nak check dia differentiable tak, kita mesti buat from the left and from the right. Sebab tu soalan tu tiba-tiba keluar piecewise function. Okay, seperti biasa. Kalau rasa confused, lukislah number line dulu. So, 1 from left would be x squared plus 1. Get ni 1 from left. And then 1 from right would be 2x. 1 from right. Okay, so sekarang kita start dengan 1 from left dulu. So dia akan jadi limit x approaches 1 from left fx. So function kita 1 from left, fx kita x squared plus 1 minus fa. Fa tu maksudnya 1 tu, kalau kita a kita 1 kan, 1 tu ganti kat dalam ni. Ganti je terus. So kalau saya ganti 1 kat dalam tu, kita akan dapat 2 kan. So dia jadi 2 lah. Macam tu. Divided by x minus a. So x minus 1. Alright. So try to simplify. So dia akan jadi limit x approaches 1 from left of x squared minus 1 over x minus 1. Once again, kita encounter 0 over 0 kalau kita substitute 1 kat dalam equation tu. So, sebab nampak obvious kat situ kuadratik, we can factorize this out. So, dia jadi x minus 1, x plus 1 over x minus 1. We share the common factor of x minus 1. So, ganti lagi sekali, dapatlah jawapan 2. Okay. Settle 1 from left. Now, kita kira pula untuk 1 from right. So, limit x approaches 1 from right. Function kita 2x. Okay. Minus fa kita sama macam tadi. 1 ganti kat sini. So, kita akan dapat 2 over x minus 1. Okay. Obvious bahagian atas tu, dia share the common factor of 2 kan. So, saya dah boleh factor dah siap-siap 2. Kita dapat x minus 1 over x minus 1. So, nampaklah terus x minus 1 can be cancelled out. So, here final answer pun dapat 2. So, sebab from left and from right dapat jawapan yang sama, barulah kita boleh buat conclusion apa yang dia suruh show. So, fx is differentiable at x equal to 1. Konsep dia begitu. Macam existence of limit. Kira kiri dapat jawapan, kira kanan dapat jawapan. Jawapan sama, itulah dia. Beza dia kita kena pakai formula kat sini. Formula differentiability. Okay. Kita pergi second example. Okay, now kita ada fx equal to absolute of x minus 3. Is fx differentiable? X equal to 3. So sekarang ni dia suruh kita kira. Dia suruh kita kira pula. Tadi soalan tu dah memang confirm differentiable, dia suruh show. Sekarang ni dia suruh kita check differentiable ke tak sebenarnya. So kat situ hati-hati, ada absolute. When it comes to absolute, awak mesti define. Kalau tak define, awak tak nampak siapa from left from right kan. So kita akan dapat positive of x minus 3 when x at most 3. So ini sebenarnya untuk 3 from right. And then we will have negative of x minus 3 when our x is less than 3. So ini untuk cerita
3 from left. Saya tak lukis number line lah kat sini. Patutnya terus nampak siapa 3 from right, 3 from left. Okay, so now in order to check differentiability, once again using the formula just now, so we will check limit x approaches negative 3 from left of our function f(x), so x minus 3 minus fa. Ingat mana nak dapat? Ganti a tu. A sekarang negatif 3. So kita ganti, soalan kita 3. Kenapa saya buat negatif? Okay, 3 from left. So ganti 3 kat dalam soalan. So kita akan dapat 0 over x minus 3. Obvious kat situ kan, x minus 3 over x minus 3. Awak memang boleh cancel out dah. So dia akan dapat jawapan 1. Okay, itu untuk left. Sekarang kita kena kira untuk right pula. So limit x approaches 3 from right, our function negative of x minus 3 minus fa. Sama juga sekarang cerita kita 3 ni sub kat dalam ni. So kita akan dapat minus 0 juga over x minus a. So x minus 3. And then lagi sekali, x minus 3 tu kita dah boleh cancel out. Tapi ingat kita ada sign negatif kat situ. So jawapan akan dapat negative 1. Sekarang from left dapat 1, from right dapat. Saya salah pilih function lah. Astaghfirullahalazim. Maaf, semua orang semua senyap. Saya mengarut rupanya. Saya tukar terbalik from left dengan from right. Saya salah pilih function. Ini function from right, ini function from left. Okay. So 3 from left dapat negative 1. 3 from right dapat 1. So dia tak sama, not differentiable. Okay. Settle. Saya proceed. Okay. Example 4. Show that cube root of x minus 1 is continuous but not differentiable at x equal to 1. Clearly dah kat situ. Dia dah bagi siap-siap dah. Dia kata benda ni, function ni confirm continuous tapi not differentiable. Macam mana kita nak kira? Sekarang dia ada cube root. Dia bukan piecewise tak. So maksudnya 3 from left dengan 1. Soalan kita 1. 1 from left and 1 from right comes from the same function lah. Inilah function untuk 1 from left. Inilah juga function untuk 1 from right. Sebab dia bukan absolute. Kita tak boleh buka dia. Dia tak ada piecewise. So seketul je lah dia. Kita tak gerak So kita check pasal continuous dulu. Check continuity. So untuk continuity, ingat semalam mesti ada 3 test. Test yang pertama kita kena cari define ke tak. So f1 gantikan 1 dalam soalan. So kita akan dapat cube root of 1 minus 1. Kita dapat 0. 0 is an answer. As long as awak dapat constant, itulah jawapan kita. So dia akan jadi define. So we pass the first test. Okay. Now kita pergi kepada second test. Second test, existence of limit. So we have to find limit x approaches 1 from left. Kalau ganti tu memang dapat juga cube root of 1 minus 1 dapat 0. Sebab tadi kita dah cakap ada satu je function kan. Maksudnya limit x approaches 1 from right pun akan dapat benda yang sama lah. Dia tak ada beza pun. So cube root 1 minus 1 kita dapat 0 juga. Okay, so kita bolehlah buat conclusion untuk second test. Limit x approaches 1 of cube root x minus 1 would be 0. So limit kita exist. Next kita pergi kepada third test. Ingat untuk third test, just check jawapan first test dengan second test mesti sama. In this case, yes, kita dapat jawapan yang sama. First test dapat jawapan 0, second test pun dapat jawapan 0. So we can conclude that f1 is basically same as limit of x approaches 1 of cube root x minus 1. So dia pass 3 test.
kita dah boleh buat conclusion. Finally, our f(x) is continuous at x equal to 1. Ini ulang semula apa yang baru belajar semalam lah. Kita check define value, existence of limit, value dua-dua tu mesti sama. Semua pas dan kita terus clarify it's continuous. Okay. Settle pertama, kita dah berjaya tunjuk dia continuous. Part kedua, kita kena tunjuk pula dia not differentiable. Ini yang baru belajar tadi lah kan. So sekarang kita pergi next part, kita nak check differentiability. Differentiability. So ingat differentiability mesti guna formula. So start from first one, limit x approaches 1 from left of the function minus 1 ganti dalam ni dapat 0 over x minus 1. Okay. So lepas tu kita akan check lah kat sini. Kalau ganti tu dapat 0 over 0 tak boleh. Tapi ingat benda ni sama kan. Bila dia cube root sebenarnya dia akan jadi kuasa 1/3. Bawah ni sebenarnya kuasa 1. So the whole thing ni kita boleh simplify sebagai kuasa 2/3 kat bawah. Dia bukannya konsep factorize, dia bukannya konsep conjugate, dia konsep simplify je. So yang atas tu dia akan jadi 1/x minus 1 to the power of 2/3. Saya satukan kuasa je tak ada buat apa-apa kat situ, jangan nampak pelik lah. Okay, so sekarang baru kita try to substitute. Bila substitute akan jumpa 1 over 0. So constant over 0 for sure dapat jawapan infinity. Sekarang kena test value sebab tak tahu dia from left or from right. So 1 from left, kita pilih 0.9. So 1 over 0.9 minus 1 to the power of 2/3, for sure lah awak dapat jawapan negatif. So dia sebenarnya negative infinity. Okay, kita ulang proses yang sama untuk from right pula. So cube root of x minus 1 minus 0 over x minus 1. Sama juga kita macam tadi, kita kena simplify. So dapat 1 over x minus 1 to the power of 2/3. So kita akan dapat 1 over 0. So this is infinity. Test value, since it's 1 from right, saya ambil 1.1. So 1 over 1.1 minus 1 to the power of 2/3, kita dapat jawapan positif. So kita dapatlah positive infinity. Sebab dia infinity, maksudnya graf kita ni tergantung kat tengah-tengah macam tu. Satu positive infinity, satu lagi negative infinity. Tak sama kat situ. So conclusion kita, f(x) is not differentiable. At x equal to 1. So menjawablah apa yang soalan suruh buktikan tadi. Dia continuous tapi not differentiable. Dia continuous sebab dia pass semua test continuity, tapi kat tempat check differentiability dia tak. Dia dapat infinity kat sini. So dia not differentiable. Habis cerita about differentiability and first principle.